Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam 999 edisi 27 Julai 2021. Lebih sebulan berlalu, namun kes penderaan seorang kanak-kanak istimewa lebih dikenali sebagai adik Bella masih menjadi tanda tanya. Persoalan yang lebih besar timbul apabila rumah jagaan terbabit disita gara-gara tidak berdaftar. Keadaan ini sekaligus menyukarkan pihak berkuasa dan pegawai kesihatan dalam menjalankan pemantauan berkala jika sesebuah pusat jagaan itu menjalankan aktiviti sebelum mendapat kelulusan yang sewajarnya. Wartawan Tun Hizami Hashim bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam laporan khas Pusat Jagaan Tidak Berdaftar. Sayang, kasih sayang. Sayang mami tak? Sayang mami. Sayang apa tak? Cakap macam mana sayang apa? Sayang baba. Sayang baba. Sayang mami. Sayang mami. Sayang Bella. Sayang Bella. Alah sayang. Keceriaan kanak-kanak kurang upaya berusia 13 tahun ini bertukar kemurungan apabila mangsa yang positif COVID-19 ditemukan dalam keadaan cedera pada anggota badan dipercayai akibat didera. Allah anakku. Ya Allah, ya Allah. Cakapnya mami diorang tak ada. Bella kenapa? Ikat. Kena? Ikat. Kena ikat? Bella kena ikat. Siapa ikat Bella? Siapa pukul Bella? Ya Allah anakku. Siapa pukul Bella? Tindakan segera diambil oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuala Lumpur untuk menyelamatkan mangsa sebaik menerima laporan mengenai penderaan itu pada akhir Jun lalu. Susulan kes penderaan seorang kanak-kanak OKU yang dikenali sebagai adik Bella, sebuah rumah penjagaan ataupun rumah perlindungan di Jalan Kungkumbat ini telah pun disita oleh pihak JKM kerana tidak berlesen dan juga beroperasi secara haram sejak tahun 2019. 19 individu yang menetap di sini telah pun dihantar pulang kepada keluarga dan sanak saudara masing-masing dan ada juga ditempatkan di sebuah rumah perlindungan di sekitar Lembah Kelang ini. Dan jika pemilik premis ingin beroperasikan kembali rumah perlindungan ini, mereka perlu mendapat kelulusan daripada pihak bomba KKM, PBT dan juga JKM. Menurut Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuala Lumpur, Cik Sam Suzuki Cik Noh, kejadian seperti itu dapat dielakkan sekiranya mangsa ditempatkan di antara 119 pusat jagaan yang berdaftar di Kuala Lumpur. Ini kerana pihak JKM sentiasa melakukan pemantauan berkala ke atas pusat jagaan berdaftar sepanjang tempoh sah lesen iaitu 5 tahun. Kita ada dua kaedah pemantauan yang dibuat. Yang pertama secara fizikal, kita datang sebagaimana hari ini pemantauan kita buat SOP. Pemantauan juga dibuat setelah mana melalui sistem SACC. SACC ini mereka akan ada merit markahnya. Merit markahnya itu nanti kita akan pantau sekiranya kita rasa curiga tentang markah yang diberikan, markah yang diisi oleh pengusaha tadi, kita akan turun secara fizikal untuk tengok. Operasi ini dilakukan bagi memastikan setiap rumah asuhan mematuhi Akta Pusat Jagaan 1993, termasuk memantau keselamatan dan kesihatan kesemua penghuni. Ini surat perakuan yang JKM keluarkan memang dipamerkan supaya ibu bapa mereka dapat tahu that there is the things yang approval from all the agencies. Itu juga kalau dia misalnya kata ada penambahbaikan dari segi struktur bangunan ataupun ada perubahan ruang dan sebagainya, juga kena submit lain untuk buat pemakluman dan juga approval tersebut. Selain itu, setiap pusat jagaan juga perlu mematuhi Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 bagi membendung penularan wabak COVID-19. Bila masuk juga, kita akan angkat temperature. Ada social distancing.
Dan mask-mask yang mereka pakai dari luar, mereka mesti keluarkan dan buang di tong sampah. Di sekolah kita akan bagi dia mask yang baru. Ya. So dulu kita boleh dapat 9 budak duduk di sini. Ya, satu meja. Tapi sekarang 4 saja. Tapi kita make sure dia ada jarak distancing lah, social distancing lah. Buat apa aktiviti pun sebelum cuci tangan, selepas cuci tangan. Pihak JKM turut meneliti jadual menu makanan serta kemudahan peralatan bagi memastikan ia sesuai, selamat dan mencukupi bagi keperluan penghuni. Macam mana SOP di bilik tidur di pusat jagaan ni, Tuan? Okey, yang pertamanya kita tengok dari segi penjarakan katil-katil yang ada ni dah dijarak-jarakkan. Dalam bilik yang sebesar ini kita dapati ada 6 katil lah yang dikhaskan untuk mereka berehat. Dia tak boleh dikongsikan dengan orang lain. Dan sebab itu kepala katil masing-masing ini dengan nama yang tertentu lah. Nama masing-masing dan tidak boleh transfer ataupun dipindahkan kepada nama lain lah. Latar belakang pendidikan kesemua tenaga pengajar juga diperiksa bagi memastikan mereka bertauliah, terlatih dan mempunyai sijil pengendalian kanak-kanak, warga emas atau orang kurang upaya. Bilik ini dipenuhi dengan kepulan asap kerana proses sanitasi sedang dilakukan oleh seorang penjaga dan proses sanitasi akan dilakukan sebanyak 2 kali, iaitu pada jam 6 pagi sebelum kanak-kanak tiba di sini pada jam 8.30 pagi dan selesai mereka pulang ke rumah. Sekali lagi proses sanitasi dilakukan di seluruh kawasan premis ini oleh penjaga-penjaga yang menetap di sini. Sepanjang tempoh 2019 sehingga kini, 25 buah pusat jagaan tidak berdaftar telah disita oleh pihak JKM Kuala Lumpur. Pemilik pusat jagaan tidak berdaftar boleh didenda maksimum RM10,000 atau dipenjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pusat-pusat jagaan yang kita nak hantar anak-anak kita ataupun ibu bapa kita mungkin ataupun siapa sajalah yang di bawah tanggungan kita, pastikan ianya berdaftar. Sebab sekiranya berlaku sesuatu risiko, ianya seolah-olah macam mati katak je lah ya. Jadi kalau kita buat melalui yang berdaftar ini, dia ada pematuhan dia yang kita yang pengusaha ataupun pihak penjual tadi hendaklah patuhi. Jadi sudah setunya dari segi keselamatan ini akan lebih terjamin dan kita nak menyerulah kepada semua pusat-pusat jagaan yang ada di Kuala Lumpur ini, baik yang dijalankan oleh individunya ataupun pertubuhan-pertubuhan sukarela, pastikanlah patuhi peraturan-peraturan kita dan pastikan tidak mengoperasikan pusat jagaan tersebut sehingga mendapat kelulusan daripada pihak JKM. Pihak JKM juga berharap agar kejadian yang menimpa adik Bella yang kini ditempatkan di Taman Sinar Harapan Tuanku Ampuan Najihah Negeri Sembilan ini dijadikan sebagai pengajaran khususnya kepada para penjaga. Laporan yang saya terima berkenaan dengan Bella ini, kita dapat tengok bahawasanya Bella semakin sihat, emosi dia pun semakin stabil. Kalau kita tengok peringkat awal tu dia masih trauma, dia semua takut dengan orang dan tak nak berdepan. Dan sekarang ni lebih banyak bercakap, lebih suka senyum dan sebagainya. Trauma dia orang tu semakin menurun. Kami bertemu Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Seksual, Wanita dan Kanak-kanak di 11 Bukit Aman, ACP Siti Kamsi Hassan bagi mengetahui perkembangan siasatan kes ini. Untuk melengkapkan siasatan ini, kita telah pun memanggil mangsa, telah merakamkan percakapan mangsa, mengambil keterangan saksi-saksi, beberapa saksi-saksi dan juga suspek lah untuk membantu siasatan ini. Siasatan pihak polis telah pun lengkap dan kita telah menerima kembali kertas siasatan tersebut dengan beberapa arahan hasil perbincangan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Peguam Negara untuk memperkemaskan lagi siasatan tersebut dan kita akan refer balik ke kertas siasatan ini kepada Jabatan Peguam Negara. Pihak polis turut menyangkal dakwaan yang mengatakan siasatan bersifat berat sebelah kerana suspek kononnya seorang individu berpengaruh.
Siasatan adalah secara telus kerana kita perlu memperincikan setiap tindakan selari dengan peruntukan undang-undang yang disediakan. Sekiranya ada netizen ataupun sesiapa saja ahli masyarakat yang mempunyai maklumat tentang kesalahan ini ataupun tentang kejadian jenayah ini berlaku, tampil untuk membuat laporan. Perlu diingatkan juga, perlulah ada asas yang betul, bukanlah satu tuduhan semata-mata, kerana pemberi maklumat itu ataupun membuat satu laporan yang tidak benar juga adalah merupakan satu kesalahan yang boleh diambil tindakan jenayah ke atas mereka. Dan jangan sesekali untuk viralkan, kerana kesannya adalah kepada siasatan tersebut. Ianya boleh mengganggu siasatan, ianya juga menyebabkan gangguan, orang kata menjejaskan keselamatan mereka yang terlibat, sama ada mangsa ataupun saksi-saksi yang terlibat di dalam siasatan tersebut, dan juga ianya boleh, orang kata, menjejaskan keputusan lah dalam siasatan nanti. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Dia berhenti. Macam dia masuk, dia cari. Suspek yang mendera berdepan dengan hukuman denda maksimum RM20,000, penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Laporan Tun Hizami Hashim, 999.